Okey. Masuk. Alright guys. Tengok nampak kan skrin kan? Cover jangan lupa Cover jangan lupa Cover ni wajib cover jangan dilupa, cover wajib Kalau tak ada cover tu lagi jadi masalah saya nak kena contact balik apa semua. Malas Okay. Alright. So part A jawab lah. Part A jawab Part A jawab semua. Guys, tolong sangat-sangat check betul-betul. Tolong check betul-betul. Sebabnya ini saja nak tolong untuk kamu punya markah penilaian berterusan ni. Tolong check betul-betul. Sebab hari tu individual assignment ada yang hantar dekat saya scan jawapan pun tak cukup. Tak cukup maksudnya apa tau? Hari tu ada soalan 2 dengan soalan 3. Part dia banyak hari tu kan. Part dia ada A, B, C, D kan. Dia terhantar soalan 2 tu A, B, C. Lepas tu DE dia hantar soalan 3 je. Faham tak? Dia tersambung. Sedangkan jadi soalan 2 tu dah lah tak cukup D dia. Soalan 3 pula ABC dia hilang. Jadi minta maaf lah. Memang hilang markah kat situ banyak Okay. So tolong check betul-betul Kawan dah hantar, make sure check semula. Tapi insyaAllah tak ada masalah kot. Sebab kalau semua orang hantar hard copy kat saya, shouldn't be any problem Okay. Kalau hantar hard copy memang tak ada masalah. InsyaAllah tak ada yang missing Okay. Cerita part B betul. Part B je lah kot cerita dia. Kan? Yes, sir. Okay. Part B. Answer all the following questions and record your work of process. Okay, record your work of process ni kita hold dulu. Yang ni kita hold dulu. Hold dulu macam mana? Sekali lagi saya cerita. Saya dah tulis sebenarnya tapi secara ringkas je lah dekat kamu dekat dalam Telegram. Form a piecewise function. Piecewise function ni kalau masih ingat yang ni. Betul tak? Okay. Dia nak at least 3 At least 3 different type, at least 3 different type of functions. By using linear, quadratic, assert, absolute value, exponent, log. Okay. Maksudnya, kamu kena buat 3 guys. 1, 2, 3. Faham tak? Function tu 3 lapis. 3 lapis dan jangan lupalah dia mesti ada interval dia. Interval ni dia benda ni ikut kamu lah, kamu nak buat apa pun terpulang. Okey. So 1 2 3. Kalau 1 kamu buat linear, 2 jangan buat linear. Buatlah kuadratik ke. Dapat tak? Kalau dah 1 linear, 2 kuadratik, 3 tu buatlah benda lain. Exponent ke, log ke, assert ke. Okey. Kalau menampakkan cerdik lebih, lebihlah markah dia. Menjawab tak untuk soalan 1? Jawab. Jangan lupalah. Jawab. Sebagai contoh, kalau saya nak cakap, saya bagi contoh yang senang Katalah yang ni X, yang ni X square, yang ni set X. Sebenarnya macam ni pun okey dah. Tapi jangan ikut saya punya contoh ni lah. Markah tak seberapa sangatlah nanti. So katalah dekat sini X kecil daripada negatif 5 contoh. Yang ni katalah nak buat X antara X antara ni X in between -5 and 5. Contoh. So yang ni pula nak buat X greater than 5. Ni contoh dia lah ni. Contoh number 1. Siap dah lah number 1 tu. Dapat tak? Ini contoh lah. Jangan buat ni lah. Saya nampak benda ni sekejap lagi. Saya nampak benda ni tak kira lah. Okay. Ni contoh yang saya bagi. Jangan diikut lah. Buat benda lain lah.
Okay, lepas tu state clearly the interval for each of the function. Allah, interval dah siap dah. Nombor 1 dan 2 siap dah. Ni interval je kan ni. Yang ni lah nombor 2. Boleh faham? Boleh sir. 1, 2 siap. 3. Discuss the existence of limits between the intervals in the piecewise function. Existence of limits. Apa maksud dia? Ingat lagi tak? Existence of limit. Kita kena calculate apa? Kita kena calculate left hand limit dengan right hand limit. Kalau masih ingat lagi, left hand limit ada macam kuasa negatif tu, betul? Kalau right hand limit ada macam kuasa positif tu dekat nombor tu. Okey? Macam contoh saya ni, contoh saya punya ni, saya test dekat negatif 5 dengan 5, betul tak? Negatif 5 dengan 5, 2. Negatif 5 dengan 5. Maksudnya saya untuk nombor 3, saya berdasarkan contoh saya ni, saya kena cari ni lah. Limit x goes to minus 5 from left. From left dapat apa? Lepas tu, calculate pula. From right dapat apa? Minus 5 from right pula dapat apa? Sama tak dua ni? Kalau sama, exist. Boleh faham? Kalau sama, exist. Exist maksudnya kalau sama, kalau atas kata 2, bawah pun kata 2, 2 lah jawapan dia. Boleh faham tak? Tengok balik chapter limit tu. Nah. Kalau from left kata 2, from right pun kata dapat 2 juga. Maksudnya jawapan dia dekat negatif 5 tu adalah 2 lah. Tapi kalau atas kata lain, bawah kata lain, does not exist lah. Kalau masih ingat lagi. Betul? Okay. Tapi dia kena buat, dalam situasi ni kena buat 2 lah guys. Kena buat 2 lah. Kenapa kena buat 2? Sebabnya, saya buat interval saya, ada 2 nombor dekat sini, negatif 5 dengan 5, betul? Negatif 5 dengan 5. Nah. Okay, confuse negatif 5 dengan 5 Tak nak pakai negatif, tak nak pakai ni, tak nak pakai 5, boleh kita pakai nombor lain. Confuse saya pakai nombor lain. 7, katalah 7 kat sini, 7. So maksudnya saya kena calculate pula. Untuk 7 pula lah. Tadi baru calculate untuk negatif 5. Ni kena calculate untuk 7 pula lah. 7 from left. Lepas tu kena calculate pula 7 from right. Sama juga. Tengok dia punya hasil dia. Sama tak? Kalau sama, itulah jawapan dekat 7. Kalau tak sama, does not exist lah limit dekat 7 tu. Dapat? Sir. Ya. Kalau buat number line boleh? Boleh. Itulah step yang kita buat itu kan saya ajar nak cari left hand limit, right hand limit itu kita buat number line dulu kan. Yeah. Number line dulu barulah kita dapat ni kan limit from left, limit from right ni kan. Betul. Kalau kita dapat limit kiri, limit kanan tu sama, itulah jawapan dia. Kalau kita dapat limit kiri dengan limit kanan tak sama, limit dia does not exist. Betul tak? Okay. Okay. Alright. So 3 settle. Boleh? Okay guys. Dia sebenarnya kalau kamu buat ni kalau kamu buat 3 function, kamu akan dapat 2 lah existence of limits ni. Boleh faham tak? Dapat tak? Kalau kita buat 3 function, maksudnya antara 3 function tu, hasil gabungan dia adalah 2 tempat. Antara function 1 dengan function 2, ada gabungan yang pertama. Antara function 2 dengan function ketiga, ada gabungan yang kedua. Boleh faham tak? Ni. Contoh saya bagi graf ni. Ini graf linear, lepas tu sambung dengan kuadratik, lepas tu sambung dengan third. Nampak tak? Nampak tak? Faham tak ni? Ni linear ni. Ni saya bagi contoh graf ni nak bagi kamu clear.
Yang ni kuadratik. Yang ni graf set. Nampak? Nampak tak dia punya gabungan tu dekat sini? Nampak? Faham? Nampak guys? Tak faham eh? Sir, Hmm. kiranya kalau nak tentukan nilai tu kena hampir lah. Kena hampir macam mana? Macam negatif Kena limit. bersambung macam ni? Tak. Kalau bersambung macam ni, existence, dia memang ada existence lah. Dia maksudnya limit kiri, limit kanan akan sama lah. Kamu boleh je buat contoh macam ni. Contoh macam ni pun boleh. Linear tu contoh macam ni, tiba-tiba kuadratik tu turun bawah macam ni. Naik atas, lepas tu, tapi dengan set bersambung pula. Pun boleh. Nampak tak? Okey, faham. Maksudnya dekat sini gabungan dia, dekat sini gabungan dia juga. Tapi cuma yang belah kiri antara linear dengan kuadratik ni dia tak bersambung. Bila tak bersambung ni lah yang limit dia berbeza tu. Limit kiri lain, limit kanan lain. Does not exist limit dia. Faham tak? Okey. Inilah benda-benda ni lah yang kamu boleh tambah dekat nombor 4 ni. Dekat nombor 4 ni kamu boleh tambah graf ni. Kiraan, maksudnya secara kiraan kamu dah tunjuk dekat 3. Nampak tak? Tapi secara graf kamu boleh tunjuk dekat 4. Guys, saya bagi satu ni lah. Satu idea yang agak besar lah ni. Idea ni agak ganas juga lah. Agak berguna lah. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tulis apa pun function yang you nak. Cuba snap function tu guna Photomat. Nanti Photomat akan lukiskan graf. Faham tak? Kalau kamu tak percaya, cuba kamu tulis function Tulis function fx, kamu piecewisekan function tu pun. Kalau kamu piecewisekan function tu pun, Photomat tu memang boleh lukiskan graf. Okey? Okey? Jadi kamu ni, kamu tulislah function kamu tu dengan interval. Lepas tu try masukkan dalam Photomat. Try masukkan dalam Photomat kan. Nanti dia akan bagi graf guys. Ini untuk bantuan lah. Untuk membantu kamu untuk lukis graf. Dan graf ni kamu boleh explain untuk nombor 4. Bila kamu explain dekat nombor 4, dia akan relate dengan nombor 3. Kenapa? Okey, kenapa Saya ada bagi 2 graf contoh kat kamu ni. Ada atas, ada bawah ni kan. Graf yang bawah ni, limit kiri, limit kanan, limit kiri, limit kanan, dua-dua limit kiri, limit kanan, limit kiri, limit kanan tu, dua-dua tu akan jadi sama. Sebab apa? Sebab dia bersambung. Okey? Tapi kalau contoh graf yang atas ni, limit kiri dengan limit kanan tak sama guys, sebab dia tak bersambung. Faham tak? Graf dia tu tak bersambung tu. Okey? Tapi yang gabungan kedua ni antara kuadratik dengan set ni, graf dia bersambung pula. Bila graf bersambung, maksudnya limit kiri, limit kanan dia sama lah. Okey. Pening lah tu. Kena tengok balik lah tu recording lah. Tak apa, nanti saya upload recording. Tapi saya kena buat private lah benda ni. Saya akan upload juga yang ni. Tapi saya akan buat private lah. Jadi kalau kamu nak access nanti, kamu kena masuk through apa ni lah. Through link yang saya bagi dekat tele ya. Boleh tak? Menjawab tak untuk nombor 4? Nombor 4 tu kamu boleh explain dia secara graph. So and then from graphically we can see that the connection between linear and quadratic is not continuous. Dia tak bersambung. So nombor 3 tu lukis graf tak? Bukan nombor 3 lukis graf. Nombor 4 lukis graf. Nombor 3 tu kita just kira limit kiri, limit kanan. Nampak tak? Ni. Nombor 4 ni boleh lukis ni. Ni, nombor 4 lukis graf. Tapi dengan bantuan Photomat tu. Photomat tu akan make sure graf kamu tu betul lah. Dan saya lebih suka kalau ada buat 2 lah. Saya lebih suka benda yang variasi lah. Variasi. Maksudnya tak nak lah limit kiri, limit kanan sama. Limit kiri, limit kanan sama. Dua-dua sama. What's the point nak belajar apa?
Jadi kalau dapat buat limit kiri, limit kanan sama satu tempat. Lepas tu ada satu lagi limit kiri dengan limit kanan tak sama pula. Dapat. Cuba variasikan benda tu. Variasikan. Okey dah? Jawab tak? Tadi Zairah tanya apa ni? Apa tak tanya ni? Nampak ni. Mana chat kan saya malas nak kod lah. So nombor 3 tu bukan lukis graf. Nombor 3 tu kita calculate dia punya limit kiri, limit kanan. Lepas tu state conclusion dia. Okay. Nombor 4 tu kita lukis graf. Nombor 4 tu kita lukis graf untuk explain jawapan kita dekat nombor 3 tadi. Nah. Okay. So far okay tak? 1, 2, 3, 4. Ya ni mah. Okay, so tak ada apa. Yang instruction bawah ni, instruction yang untuk step kamu buat lah. Hard copy. Okay, yang penting kena hard copy submission. Hard copy dengan video. Maksudnya ada dua benda lah. Hard copy dengan video. Hard copy ni maksudnya hantar dekat saya punya Cubic . Send to my Cubic . Hard copy. Lepas tu video ni bagi saya link. Bagi saya link YouTube. Okay. Relax. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata 3 ke 5 minit saja. 3 ke 5 minit saja maksudnya memang 3 ke 5 minit saja. 6 minit saya tengok 5 minit je. Faham tak? Kalau saya tengok 6 minit, saya tengok 5 minit je. Lebih daripada itu saya tak tengok lah. Sir. Memang kena post YouTube. Apa dah? Memang kena post YouTube. Kena YouTube lah. Sebabnya saya tak simpan apa ni, letak kat YouTube lah. Letak kat YouTube. Tapi kalau masalah sangat nanti nak upload dan sebagainya, tak apalah. Nanti kita cerita lain. Okay, sebab video hampa tu kadang sampai setengah gig tu. Takkan nak forward dekat saya. Tak ada kerja saya nak simpan . Tengok YouTube sudah lah. Okay, nanti upload kat YouTube . Nanti nak upload nanti pun saya bagi tahu format dia macam mana. Nanti pun ingat saya lah. Okay, video ni nak buat apa ? Video ni nak buat apa? Video ni guys, kamu explain 1, 2, 3, 4 ni. Boleh faham tak? Maksudnya lepas kamu siap tu, video kamu tu, kamu buat macam mana kamu buat video tu berdasarkan apa yang kamu dah buat dekat 1, 2, 3, 4 tadi. Dapat idea tak? Maksudnya dah siap baru videokan benda tu. Maksudnya video ni bukan untuk saya tak prefer video ni sebagai kita panggil sebagai discussion video. Saya lebih prefer sebagai presentation video. Boleh faham tak? Maksudnya presentation jawapan kamu tu. Presentation apa yang kamu buat dekat 1, apa yang kamu buat dekat 2, apa yang kamu buat dekat 3, apa yang kamu buat dekat nombor 4. Itu yang saya nak dalam video. Dapat idea? Sir. Ya. Present boleh bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Sorry to say. Presentation altogether must be English. Video must be in English. 100%? 100%? 110 100% English. Tak apa guys, broken English ke apa, layan. Layan lah. Nah. Okay, jangan risau. Tak ada apa video siapa dapat like paling banyak apa ni . Tak ada. Tak ada. Saya tak gila like ni. Okay.
Baik. Tapi dalam video tu juga nanti kena tunjuk semua orang lah. Kena nampak lah. Kena menunjukkan semua orang lah. Kalau seorang je yang buat, dia je lah. Dapat guys? Video tu maksudnya kena nampak semua orang. Maksudnya bila saya tengok video tu, saya tahu siapa yang tengah buat. Saya cukup tak suka kalau tengok video tu, ini siapa ni? Ini siapa ni? Dia tak nak macam tu. Ini bukan cerita misteri, bukan mastika apa. Ni presentation. So kalau siapa yang bercakap ke, kamu malu nak tunjuk muka ke, tunjukkan ada subtitle kat bawah tu. Bukanlah subtitle. Maksudnya macam ada menunjukkan siapa yang tengah buat benda tu. Dapat tak? Tolong edit video tu, tulis dekat bawah tu Ahmad Hamzah contoh. Contohnya tulis dekat situ Siti Nur Fatihah. Tulis dekat situ. Tapi nampak tangan je. Pun boleh, tak ada masalah. Boleh faham? Dapat kan? Okay. Ya, betul. Tapi kalau macam semua buka kamera, tak perlu edit ke? Semua buka kamera, okey betul, tak perlu edit. Cuma bila kita buat Google Meet ni dia macam boring sikit lah, betul tak? So edit lah sikit, bagi boom sikit lah kan. Music jangan annoying Music jangan annoying. Saya cukup tak boleh kalau tengok apa dekat YouTube tu DIY apa-apa kan, tiba-tiba lagu Metallica. Dia tak kena jiwa tak kena. Dia Metallica tu kena waktu nak layan dia je. Tapi waktu nak DIY ni dia tak kena Metallica kan. So lagu jangan annoying sangat. Jangan nak keluar lagu Cik B lah apa, tak mau. So lagu tu make sure berpadanan lah. Berpadanan, lepas tu lebih tenang kan. Macam tu lah. Nak kecil-kecil sikit boleh. Tapi jangan overlap suara kamu lah. Tak mau lah. Boleh? Ada apa nak tanya ni? Tak ada Sir. So kalau speaking saya tak berapa nak sedap pun tak apa. Tak payah lah Fan. Saya pun bukan power sangat pun English. Setakat nak ngajar tu boleh lah. Ada dulu student saya tu lagi lawak lah. Dia cakap bahasa Inggeris tu apa? Tes. Ingat tak tes? THUS. Tes kan? Dia sebut apa? TUS. Saya dalam kau ni malaun betul. Tapi budak tu lawak. Layan. Buat macam mana pun. Tapi you cakap je kan. Lepas tu nanti you edit lah. Crop lah dia. Crop kan. Yang mana scene tak kena tu dah ada kawan tu cakap bahasa Melayu gelap-gelap pula kan. Kita crop lah sikit. Nampak tak? So ni Zairah tanya. Dia tanya apa? So kami tak boleh jumpa sangat sebab SOP. So kena buat guna GM lah. Dia tanya. Tak boleh jumpa sangat sebab SOP. Apa yang tak boleh jumpa lah? Boleh jumpa lah. Jumpa biar. Hampa boleh jumpa dah lah minggu depan. Kan? Betul tak? Guys, buat bagi siap dulu lah. Sekarang ni, buat bagi siap dulu. Video tu 2-3 hari buat boleh siap dah. Dapat maksud saya ni? Sekarang ni buat bagi siap dulu. Okey, sekarang ni saya bagi ni Hari ni masuk ni kan. Dia yang bermasalah adalah pelajar yang masuk 6 hari bulan. Yang 6 hari bulan ni memang dia dah tak sempat dah. Jadi maybe memang Google Meet saja yang dia boleh commit. Kalau pelajar lain, kita nak hantar 10 hari bulan Kita nak hantar 10 hari bulan. Jadi memang tak ada lah. Tak ada kuarantin lah kot Habis tu hampa nanti masuk kelas, tak boleh jumpa pula. Kelas tangin tu je. Pening aku. Ni yang saya faham, kita akan start kelas 7 hari bulan ni 7-11 ni, betul tak? Kan?
Ke tak ni? Kuarantin 7 hari kot. Kan? So apa kejap. Ni saya punya tarikh ni tak betul ke? 7 hari bulan ni ke apa? Hari Ahad kan? 7 cuti lagi ke? Apa dia ni? Guys. Saya tak tahu apa-apa saya. Yang ni bulan apa ni? Saya pun pening ni, bulan apa ni? 7 hari ni. Tadi Irfan kata tadi, siapa yang kata tadi cuti tadi? 4, berapa bulan dah? 3 sampai 3 kan? 3 sampai 6 ke 3 sampai 7? Saya 3 sampai 7. 3 sampai 7 kan? Maksudnya 8 hari bulan tu kita tak jumpa tu lah. Ahad tu pun kita tak ada kelas lah. So kita punya kelas adalah 10 hari bulan yang mana kena hantar tu. Dapat tak? Okey macam ni lah guys. Boleh nak buat Google Meet tak ada masalah. Buatlah Google Meet. Saya tak ada masalah. Siapa yang duduk college pun nak buat Google Meet. Tak percaya kawan tu kan, takut nampak macam apa, memanglah dah buat test kit apa COVID tu kan, tapi muka macam COVID kan. Muka macam COVID kan, tengok macam COVID kawan ni kan. Padahal memang sah tak ada COVID lah. Tapi kalau ni nak buat Google Meet tak ada masalah, boleh. Buatlah Google Meet. Cuma isunya nak cari waktu yang sesuai yang tak lag tu saya rasa payah. So sekarang ni cadangan saya, tolong buat dia punya atas kertas tu semua bagi siap. Part A tu memang confirm kena siap dah. Part A memang confirm kena siap dah, bagi siap. Part B ni buat atas kertas siap-siap semua. Bagilah tugas macam mana, okey kau buat function. Siapa yang paling power bagi dia buat function ke apa, dapat tak? Bagi dia buat soalan nombor 1. Soalan nombor 1 tu bagi yang paling power sekali buat. Paling yang rasa dalam grup tu paling genius. Sebenarnya grup kamu tu saya bagi tu ada, setiap grup tu ada founder dia tau. Ada founder dia. Saya buat tu berdasarkan markah PB kamu yang terkini. Saya dah gabungkan semua markah PB kamu tu. UPS 1, UPS 2, UPS 3, individual assignment tu semua saya dah gabung dah. Markah. Dan setiap grup tu ada markah PB yang tertinggi dalam grup tu. Saya gabung semua, tertinggi, terlemah semua ada. Okay. So dalam grup tu cadangan saya nombor 1 dengan 2 tu bagi 2 atau 3 orang yang memang betul-betul excellent. Jadi baki boleh buat 3 dengan 4. Baki ahli kumpulan tu 2 atau 3 orang lagi boleh buat 3 dengan 4. Dapat tak? Sebab soalan 1, 2 tu ibarat macam mewujudkan soalan. Soalan 1, 2 tu macam mewujudkan soalan. Faham tak maksudnya mewujudkan soalan? Kamu kena buat function, dapat kan? Faham tak? Kamu kena bina function tu. Dia macam orang tu membuat soalan. Untuk buat soalan ni, otak dia kena next level. Soalan 1, 2 tu. Soalan 3, 4 tu macam jawab soalan. Soalan 3, 4 tu macam jawab soalan. Jadi soalan 3, 4 tu kita bagi kepada kawan-kawan yang lebih sesuai pada aras tu. Okay, so siapa rasa yang dia memang rasa dia boleh buat, so volunteer lah. Volunteer untuk grup, kata boleh buat untuk 1, 2 tu. So, tapi benda ni nak kena settle awal lah. Sebelum 7 hari bulan tu kena siap-siap dah. Secara hitam putih. Faham tak maksud saya ni? Maksudnya 8 hari bulan, 9 hari bulan, 8, 9 hari bulan tu sekiranya boleh jumpa, dah tak ada kuarantin, waktu tu lah kamu akan discuss, buat video dan sebagainya. Dapat tak? 8 dengan 9 bulan. Tapi sekiranya memang tak sempat, boleh nak siapkan awal terus, gunakan Google Meet pun boleh. Tak ada masalah. Dapat idea? Boleh tak guys? Boleh sir. Macam mana? Nak tanya apa kan? Saya rasa clear dah tu. So video yang kamu kena buat adalah video berdasarkan apa yang telah siap lah. Dia mau tu bukan video discussion lah. Saya nak video presentation. Presentation jawapan tu. Dari step 1 hingga step 4.
Okey, 3 hingga 5 minit sahaja. Dan syarat yang saya kenakan adalah video memang must be in English lah. Video must be in English, satu. Dan yang keduanya, waktu kamu letakkan diri kamu sebagai saya, waktu saya tengok video tu, saya nak tahu siapa yang tengah buat benda tu. Faham tak? Dapat tak idea dia? Macam kalau Google Meet, nama dah ada, cantik. Tak payah buat apa-apa dah lah. Tapi kalau buat video lain dan sebagainya, keluar tangan je, maksudnya saya nak tahu tangan tu tangan siapa? Siapa yang tengah buat? Okey, dia memang jenis, dia tangan je kan, dia malu nak tunjuk kan. Malu nak tunjuk diri dia. Lepas tu kadang-kadang ada juga buat video pakai face mask. Dia tak nak tunjuk muka dia betul kan. Jadi, tulislah nama dekat situ. Okey, itu saja syarat yang saya kenakan. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ada persyarat lain, dia wajibkan muka. Dia wajib menampakkan muka. Tapi ni buat video PB guys. Tak payah nak malu-malu. Nak malu dengan kawan. Buat apa? Kena buat video pengajaran kot ni. Okay lah. Cukup tu. Lama ni. Ingat nak habis awal ni. Ada apa-apa nak tanya lagi? Last. Baju tak kisah. Baju tak kisah. Tapi baju bersesuaian lah. Tak nak lah baju apa ini kalilah ke, kita tak nak lah. Sebab dah outdated. Okay. Bersih 3.0 lah. Jangan baju-baju yang kontroversi ya. Dah. Okay sir. Right. Dari? Tak ada. Tak ada lah. Okay. Baik. Okay. I see you guys on. Saya jumpa kamu 10 hari bulan lah. Betul tak? Cuti Betul, 10 hari ni. Quarantine online and offline ni. Betul-betul 10 hari ya. Saya jumpa kamu 10 hari bulan 11. Hari terakhir hantar ni itulah. Group assignment. Okay guys. So that's it alhamdulillah dalam for today. Okay. I see you guys on 10 November. Okay baik. Assalamualaikum. Jom. Assalamualaikum. Terima kasih sir. Thank you. Thank you sir. Baik. Thank you sir.